Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita memulakan pengajian kita dengan membaca buku kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memurniakan kita usia yang panjang, masa yang lapang, kesihatan yang baik dan kekuatan. Maka dengan itu dapatlah kita hadir bagi meneruskan usaha memahami bahasa Arab ini. Semoga usaha yang berterusan ini dikira sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga usaha yang berterusan itu ada nilai sabarnya. Kalau sabar maka pahalanya tanpa hisap. Tuan-tuan, kalau mengaji Al-Quran, satu huruf berapa pahala? 10 kan? Tapi kalau sabar ni dia tak terkira, pahalanya unlimited kan? Ada orang dia sabar terpaksa. Contohnya negaranya dijajah orang kan, maka dia terpaksa sabar. Tapi kalau yang datang belajar ni terpaksa sabar apa atau memilih untuk sabar? Biasanya kalau datang belajar kena tengok umur dulu. Kalau darjah 1 terpaksa sabar. Sabar je lah, nenek paksa suruh belajar. Atau kalau umur 30 sabar je lah, kerajaan suruh pergi belajar dan naik pangkat. Kalau umur 30 lah kan, barangkali belajar tu nak naik pangkat. Tapi kalau umur dah 70 ni, tak ada dah yang nak naik pangkat, tak ada dah yang paksa. Biasa dia naik tu. Ya. Baik, mana yang umur 70 tu naik pangkat nenek, tapi untuk belajar ni kalau tak belajar pun panggil nenek juga. Baik, maknanya kita memilih untuk sabar. Dan sebenarnya sabar itu berlaku dengan bantuan dari Allah Subhanahu. Maka dengan itu kita mengakui perkara tersebut, maka mudah-mudahan adalah sabar dan adalah bersyukur. Hidup ni dua saja, sabar dan syukur. Baik, hari ini kita sambung surah Yusuf ayat yang ke-7. Mari kita bacakan dahulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi
ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Terjemahannya, sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Baik, sedikit penjelasan. Surah Yusuf ini kisahnya diturunkan di Mekah. Baik, di dalam tafsir disebutkan bahawa orang-orang Yahudi datang ke Mekah kerana mereka mendengar ada Nabi baru muncul kan. Jadi mereka nak melihat tanda-tanda kenabian. Maka antara yang mereka buat ialah mereka tanyalah tentang kisah Nabi Yusuf. Maka disebutkan sini ada beberapa tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang yang bertanya. Dalam tafsir kata orang yang bertanya tu Yahudi. Kenapa mereka bertanya tu? Sebab mereka nak tahu Nabi ini betul ke nak. Lalu Nabi diturunkan kisah Nabi Yusuf ni. Maka Nabi pun tahulah kisah Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi waktu tu di Mekah. Nabi tak bergaul pun dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Maka timbul persoalan, dari mana Nabi dapat cerita? Kisah-kisah tu ada dalam kitab-kitab mereka. Maka timbul persoalan, dari mana Nabi tahu? Kalau ada orang kata Nabi baca, Assalamualaikum. Kalau baca tak mungkin. Kerana Nabi bahasa Arab pun Nabi tak boleh membaca. Nabi tidak kenal huruf. Tapi itu bukan perkara aib zaman tersebut. Kerana zaman tu semua orang Arab memang tak pandai kan? Tak pandai membaca. Maka itu menjadi petanda bahawa Nabi memang utusan Tuhan. Dan cerita-cerita yang benar yang Nabi sampaikan, yang selari dengan apa yang ada dalam kitab-kitab mereka, kisah itu selari, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak dapat melalui orang Yahudi atau Nasrani, tetapi Nabi dapat melalui malaikat Jibril. Dan itu menunjukkan bahawa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah orang Yahudi tahu benda ni, dia orang masuk Islam ke tak masuk? Tak masuk ke? Bahkan mereka orang Yahudi dulu di Madinah telah dihalau sebab mereka telah buat cubaan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika peperangan Ahzab, ada Yahudi yang khianat. Orang suruh jaga tempat, jangan buka, dia komplot dengan orang Arab Mekah. Ada Yahudi pula bila Nabi datang, dia dah standby batu besar atas rumah, atas bumbung, nanti Nabi lalu dia nak jatuhkan. Tapi itu bukan permulaan mereka nak bunuh Nabi. Dulu memang mereka dah bunuh Nabi. Diceritakan bahawa Nabi Zakaria menyorok dalam kayu, dalam batang kayu, lalu digergaji hidup. Nabi Yahya diceritakan, ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ni kita tak kata dia palsu, barangkali dia benar. Tapi dalam Quran memang sebut mereka orang Yahudi ni, mereka bunuh Nabi-Nabi mereka yang tak kena dengan nafsu mereka bunuh. Baik, jadi balik kembali kepada kisah Nabi Yusuf tadi. Dalam kisah Yusuf itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Dalam tafsir kata orang bertanya di sini adalah Yahudi. Tetapi siapa yang bertanya pun boleh ke? Katalah kita bertanya tentang kisah Nabi Yusuf, maka boleh buka surah Yusuf ni. Ada ceritanya daripada kecil sampai dia jadi menteri. Dalam satu surah dicerita detail. Baik, kalau Nabi Musa, kisahnya dalam surah Al-Qasas. Nabi Musa dalam surah Al-Qasas, Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Yang mana dalam kisah mereka tu semua ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antara contoh, kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf ni, hakikatnya Allah lah yang mengatur kehidupannya. Begitulah juga Nabi-Nabi yang lain. Kita ambil satu contoh, tuan-tuan. Nabi Musa, dia terbunuh satu orang, terbukti bersalah, tapi kena penjara ke tak kena? Dia tak kena penjara. Dia dapat lari keluar daripada Mesir. Baik, sekarang Nabi Musa ni dia pelarian. Kalau ikut logik, tuan-tuan, ada ke orang nak kahwinkan anaknya dengan pelarian?
Tak logik tuan-tuan kan? Macam mana? Apa? Macam mana? Baik, Nabi Musa dia lari daripada Mesir. Ikut logik tak dapat kahwin tuan-tuan. Tapi tak tahu dia dapat kan? Dia dapat kahwin. Tapi Nabi Yusuf handsome. Ikut logik tuan-tuan, Nabi Yusuf dijadikan anak angkat. Tapi tidak begitu, dia dijadikan orang gaji. Lepas tu ikut logik, dia tak bersalah pun, tapi tak tahu dia masuk penjara. Dan ikut logik tuan-tuan, dia handsome, sepatutnya keluar penjara tu kahwin lah. Tapi tak ada cerita pula yang dia kahwin. Jadi nak cerita yang hakikatnya, hidup kita ni diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tanya, kalau semua dah ditentukan oleh Allah, maka kita kat dunia ni buat apa? Jawapannya, kita kat dunia ni ialah kita kerja, kita fokus ialah usaha. Kita usaha saja. Usaha untuk mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir. Setiap yang dia usaha semua dapat pahala. Kalau ujian di sekolah, markah ikut jawapan betul ke ikut usaha? Ikut jawapan betul baru dapat markah kan? Kalau saya cakap kepada cikgu, saya dah usaha dah, tapi nak buat macam mana jawapan saya salah waktu tu, saya berdebar, dapat markah ke tak dapat? Tak ada dapat dia. Tapi Tuhan punya markah, Tuhan punya pahala, Tuhan beri berdasarkan usaha. Maka fokuslah pada usaha. Hasil usaha itu tawakal. Tawakal maknanya serah kepada Allah Subhanahu. Baik, mudah-mudahan jelas tuan-tuan dan puan. Mari tengok word by word perkataan yang ada di sini. Yang pertama ialah lakon. Baik, lakon tu sebenarnya la campur dengan kon. Jadi di situ ada dua patah perkataan. Yang pertama la, maknanya sungguh. Yang kedua qad, maknanya sesungguh. Baik, kadang kita jumpa qad saja. Contoh, qad aflahal mu'minun, tak ada la pun. Baik, tapi di situ ada la. La tu nak tambah tegas ni. Kedua-duanya adalah kata penegasan. Dalam bahasa Arab, orang Arab panggil dia haraf taukid. Fungsinya adalah untuk menegaskan. Baik, dalam bahasa Arab, haraf taukidnya ada 5. Yang pertama inna, yang kedua anna, yang ketiga qad, yang keempat la, yang kelima inna. Ada 5 haraf taukid. Makna dia sebenarnya lebih kurang kan? Sama ada makna dia sesungguhnya, atau sungguh, atau benar-benar, atau pasti, atau apa-apa perkataan yang fungsinya adalah untuk menegaskan. Kalau bahasa Inggeris mereka guna indeed. Kalau tak silap indeed. Kalau bahasa Arab ada beberapa kata penegasan di sini. Semua tu kita biasa dengar. Contohnya inna. Inna kita biasa dengar. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kesenangan. Kalau anna pun biasa juga kita baca dalam kalimat syahadah, wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik, kemudian qad kita jumpa dalam ayat ni dia bersambung dengan la. Qad tu haraf taukid, la pun haraf taukid. Yang terakhir nun syaddah tu, itu pun haraf taukid. Contohnya kita baca dalam doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Kat situ ada nun syaddah tu. Yang tu haraf taukid tu, makna dia benar-benar atau sungguh. Dalam doa tu kita kata, ya Allah, kalau kau tak ampunkan kami, maka kami akan termasuk sungguh dalam golongan orang yang rugi. Baik, mari pindah ke perkataan seterusnya.
Ala tu pun sungguh. Kot pun sungguh. Kalau nak sebut sekali saja pun boleh, sesungguh. Kalau dalam ayat terjemahan ayat tadi diterjemah sekali je, sesungguhnya. Dalam terjemahan tadi ditulis sekali saja, iaitu sesungguhnya. Baik, mari tengok yang berikutnya. Yang berikutnya kana. Cuba sebut tuan-tuan. Baik, apa makna kana? Baik, ini fi'il madi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar? Baik, fi'il madi itu perbuatan yang telah berlaku. Orang Arab kata fi'il madi ini perbuatan. Ataupun dalam bahasa Arab, orang Arab kata fi'il madi ini perbuatan ataupun sifat ataupun perasaan. Semua tu boleh jadi fi'il ma. Baik, kat situ kana tu dia telah adalah. Kalau ikutkan adalah tu bukan perbuatan, tetapi dia masuk dalam fi'il ma. Baik, kemudian kana ni pula dia ada banyak makna. Makna dia yang lain, dia telah menjadi. Kana tu antara makna yang lain ialah dia telah menjadi. Kalau saya nak kata dia telah menjadi ustaz, kana ustaz. Dia telah menjadi cikgu, kana muallim. Dia telah menjadi doktor, kana doktor. Kana tu antara makna lain ialah dia telah menjadi. Kalau jadilah, orang Arab kata kun. Kun maknanya jadilah. Kalau kana ni dia telah menjadi. Baik, kana tu fi'il madi, maka terjemahannya automatik ada dia telah. Baik, kemudian tengah dia ada alif, maka dia masuk bawah kategori fi'il mu'tal. Mu'tal tu maknanya salah satu huruf dia adalah huruf illa. Baik, fi'il madi sepatutnya dia 3 huruf dan semua huruf baris atas. Sepatutnya ka'ana. Sepatutnya ka'ana, tapi tengah tu huruf illah, maka tak boleh letak baris. Baik, mari tengok contoh-contoh fi'il madi mu'tal. Contoh yang lain, soma. Cuba sebut tuan-tuan. Baik, soma tu maknanya dia telah puasa. Soma, dia telah puasa. Soma, dia telah puasa. Oleh kerana soma tu dia 3 huruf, ikut pattern fi'il madi, automatik terjemahannya ada dia telah. Tapi fi'il madi sepatutnya semua huruf baris atas. Yang ni tengahnya tak ada baris atas sebab huruf illah. Baik, contoh lain, mata. Mata, cuba sebut tuan-tuan. Baik, mata tu agak-agak apa maknanya? Mati ke dia telah mati? Dia telah mati. Automatik ada dia telah. Contoh lain, kola. Yang ni kita biasa jumpa kola-kola. Baik, apa makna kola tadi? Dia telah berkata. Kalau baca hadis mesti jumpa kola. Kola Rasulullah. Kola maknanya dia telah berkata. Baik, semua tu contoh fi'il madi mu'tal. Mu'tal tu maksudnya dia ada huruf illah. Huruf illah tu tidak boleh letak baris. Baik, yang dia dalam fi'il madi tu, orang Arab kata tandanya ialah huruf ketiga fi'il madi itu berbaris atas. Baik, di situ dia tu lelaki. Kalau dia perempuan kena tambah ta mati. Contoh kat situ kana, kalau dia perempuan tambah ta mati, bunyinya bertukar jadi kanat. Dia telah puasa tadi, soma lelaki. Kalau perempuan somat. Mata tadi dia lelaki telah mati. Kalau perempuan matat. Matat. Baik, kola dia lelaki telah berkata. Kalau dia perempuan, qalat. Baik, ulang tuan-tuan. Dia telah puasa dalam bahasa Arab soma. Kalau perempuan, somat. Dia telah mati tadi, mata lelaki. Kalau perempuan, matat. Qala tadi dia lelaki telah berkata. Kalau perempuan, qalat. Orang Arab kata ganti nama diri dia dalam fi'il madi itu. Kalau perempuan,
tandanya ialah tambah ta mati dekat hujung. Baik, selepas kana yang berikutnya fi. Fi, cuba sebut tuan-tuan. Baik, fi kita biasa jumpa maknanya pada. Selalu kita sebut fi sabilillah, fi sabilillah. Apa makna fi sabilillah tuan-tuan? Di jalan Allah atau pada jalan Allah. Anak-anak kalau di universiti tu dia ambil, dia belajar, maka dia dikira fi sabi. Maka boleh dapat zakat. Mak ayah kaya pun dia tetap boleh dapat zakat. Kalau di Selangor hantar anak sekolah ke MITS, Mahat Integrasi Tahfiz kan, walaupun ayah tu gaji 10,000, anak tu akan diberi zakat sebab dia dikira fi sabi. Ada tuan-tuan yang anak hantar dekat MITS Selangor? Tak ada kan? MITS Selangor, Mahat Integrasi Tahfiz. Kalau masuk tu tiap-tiap bulan dapat duit zakat. Tiap-tiap bulan dapat duit zakat. Mak ayah kaya pun dah dapat. Sebab dia dapat tu atas sebab fi sabi. Baik, seterusnya, baik, fi tadi maknanya pada, itu adalah haruf jar. Orang Melayu panggil dia haruf baris bawah. Fungsinya membaris bawahkan isim selepas. Baik, mari tengok ayat tadi tuan-tuan. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Baik, tengok dalam ayat tuan-tuan. Selepas fi. Baik, nak tanya tuan-tuan, apa isim selepas fi? Yusuf kat situ salah baris ke atau macam mana? Betul lah tu kan? Baik, kalau ikut sebenarnya Yusuf tu sepatutnya kena baris bawah sebab berada selepas fi. Kita selalu dengar fi sabilullah ke fi sabilillah. Fi sabilillah. Selalu dengar fi jiduha ke fi jidiha. Fi jidiha kan? Tapi yang ni special case sikit tuan-tuan. Orang kata Yusuf tu bukan asal bahasa Arab. Baik, kalau isim tu dia bukan asal bahasa Arab, dia tak boleh baris bawah. Waktu dia kena baris bawah, kita kena letak baris atas. Orang kata isim yang bukan asal bahasa Arab, dia tidak boleh letak dekat ujung baris bawah. Dia hanya boleh baris atas atau baris depan je. Kalau dekat tempat dia kena baris bawah, kita kena letak baris atas. Contoh Ibrahim. Ibrahim bukan asal bahasa Arab. Nanti Ibrahim kita akan jumpa dekat selepas huruf jar, ujungnya baris atas. Baik, saya ulang tuan-tuan, selepas huruf jar sepatutnya kena baris bawah. Tapi kalau selepas huruf jar tu perkataan yang bukan asal bahasa Arab, maka tak boleh baris bawah, kena letak baris atas. Baik, seterusnya tuan-tuan, isim ni kalau dia tak ada alif lam, sepatutnya kena ada tanwin. Tanwin pun tak boleh ada kalau dia bukan asal bahasa Arab. Kata nama yang bukan asal bahasa Arab, tanwin tak boleh, baris bawah pun tak boleh, alif lam pun tak boleh. Secara sahnya begini. Baik, seterusnya, selepas Yusuf, selepas Yusuf tadi isim yang bukan asal bahasa Arab, jadi selepas huruf jar dia tidak boleh baris bawah, dia diletakkan baris atas. Baik, selepas Yusuf, baik, ada poin lupa nak sebut. Yusuf tu isim yang tak boleh berubah, dia bukan asal bahasa Arab. Kalau asal bahasa Arab, contohnya Nabi Muhammad. Muhammad itu boleh berubah bentuknya. Muhammad itu boleh tukar kepada Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Boleh tukar jadi Ahmad, boleh tukar jadi Mahmud, boleh tukar jadi Mahmudah, boleh tukar jadi Alhamdulillah. Dia boleh tukar-tukar. Kalau boleh tukar-tukar, maknanya itu memang asal bahasa. Macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu, perkataan makan tu asal bahasa Melayu ke ciplak bahasa lain?
asal bahasa Melayu, maka kita boleh tukar-tukar. Makan, pemakanan, dimakan, memakan. Kan boleh? Boleh tukar kan? Tapi kalau bukan asal bahasa Melayu, tak boleh tukar. Contohnya komputer. Boleh? Dikomputerkan, mengkomputerkan. Saya tak kena pula contoh tapi biar. Dah boleh tukar dah. Maknanya bahasa boleh. Maknanya bahasa Melayu kalau kata pinjaman tu dia boleh tukar-tukar lah. Kalau bahasa Arab tadi, kalau bahasa Arab, kalau bukan asal bahasa Arab, secara asal dia tak boleh tu, tidak boleh tukar bentuk macam bahasa. Kalau bahasa Arab, contoh nama Nabi Muhammad. Muhammad tu makna dia apa tuan-tuan? Terpuji kan? Kalau yang dipuji Mahmud, Mahmud. Kalau puji saja Alhamdulillah kan? Alhamdulillah ataupun hamdan. Hamdan tu maknanya puji. Orang yang memuji Hamid, orang yang dipuji Mahmud, terpuji Muhammad ataupun Ahmad. Jadi kata nama itu boleh berubah. Tapi kalau Yusuf ni dia tak boleh berubah tu. Dia ada makna dalam bahasa asalnya. Dia maksud tak boleh berubah tu, dia tak boleh tukar macam stated kata nama bahasa Arab. Kalau kata nama bahasa Arab, dia punya pertukaran tu ada 12. Ada 12 pertukaran. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, isim fa'il kan. Kalau bahasa Arab boleh tukar semua tu. Boleh tukar ikut jadual. Tapi yang ni dia tak boleh tukar. Macam nama Nabi Muhammad, asalnya fi'il madi, iaitu daripada perkataan Hamidah. Kita selalu baca dalam solat kan, Sami Allahu liman Hamidah. Asal perkataan Muhammad tu ialah Hamidah. Hamidah tukar jadi Muhammad, boleh tukar jadi Mahmud, boleh tukar jadi Ahmad. Baik. Kalau nama orang tu Zainab, Hajah Zainab. Zainab asal bahasa Arab tu bukan? Zainab bukan asal bahasa. Kalau nama apa je? Ramlah. Ramlah bahasa Arab bukan? Bukan? Bahasa ni bukan? Bahasa apa je? Jerman. Hayati ada. Hayati maknanya hidupku, cahaya hidupku. Hayati tu boleh jadi Yahya, boleh jadi Hayya, boleh jadi Muhi. Baik. Balik kembali kepada tadi tuan-tuan, perkataan berikutnya wa ikhwatihi. Ada 3 patah perkataan di sini. Yang pertama wa, yang kedua ikhwati, yang ketiga hi. Baik, mari tengok terjemahan. Baik, nak tanya tuan-tuan, apa makna wa di situ? Apa makna ikhwati? Baik, apa makna hi? Baik, mari tengok jenis perkataan ni. Pertama wadan, itu adalah haraf atof. Orang Melayu panggil haraf penyambung cerita. Manakala ikhwati itu isim. Kemudian hi itu domer muttasil. Domer muttasil itu bawah tajuk isim juga. Baik, domer muttasil itu dalam bahasa Melayu kita panggil dia ganti nama diri melekat. Baik, kat sini ganti nama diri ni, hi ni lelaki merujuk kepada Nabi Yusuf. Kat sini saudara-saudara Nabi Yusuf. Hi tu lelaki. Kalau perempuan anda ingat, senang je ingat solat jenazah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu lelaki. Kalau perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ha tu perempuan. Kalau lelaki asalnya tapi kat sini dia dibaca baris bawah. Dia dibaca baris bawah tu sebab sebelumnya ada baris bawah. Asalnya tapi kalau sebelumnya baris bawah kena tukar kepada hi, baris bawah. Baik, perkataan saudara-saudaranya tu dia dikira pasangan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau bahasa Inggeris kena terbalik tu, kena sebut nya saudara. Kena sebut nya saudara, betul tak? Kalau bahasa Inggeris, saudara dalam bahasa Inggeris apa tuan-tuan?
saudaranya his relative. Kena sebut his dulu baru relative. Betul ke? Bukan relativus. Ha? Ada N ujung bukan first, relativus. Kalau ikut bunyi relativus. Tapi orang Inggeris dia tak sebut first kat ujung kan. Baik, relative, his relative his baik. Ulang kaji sikit tuan-tuan. Kalau kita pergi ziarah saudara, maka dia disebut silaturahim. Tapi kalau ziarah kawan-kawan, itu kita panggil ukhuwah. Atau nak sebut ikhwah pun, saudara sesama Islam. Saudara sesama Islam disebut ikhwah. Kalau saudara memang ada ikatan rahim, maka disebut silaturahim. Barang siapa yang nak dilapangkan rezeki, maka amalan dia ialah sambung silaturahim. Baik, seterusnya yang berikutnya ayatun. Cuba sebut tuan-tuan. Baik, nak tanya tuan-tuan, apa makna ayatun? Tanda. Ini isim ke fi'il ke haruf? Baik, ada tak tanda isim kat situ? Tandanya tanwin. Orang Arab kata hanya tanwin saja, hanya isim saja yang boleh letak tanwin. Baik, tanwin di situ fungsinya ialah tanda isim. Manakala alif ta dekat ujung tu tanda jamak. Alif ta tu tanda jamak untuk perempuan. Kita biasa dengar kan ceramah dia kata muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Yang ujung alif ta itu kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab, kalau orang perempuan ramai, maka ujungnya ada alif ta. Baik, seterusnya perkataan tanda ni kalau dia satu je, ejaan dia macam ni ya. Ejaan dia macam ni, ayah. Ayah, ujungnya tamar butuh. Ayah. Ayah tu maknanya satu tanda. Kalau banyak tanda orang Arab sebut ayat. Baik, dalam bahasa Arab kalau ayat, contoh dia pergi pasar, itu orang Arab tak panggil ayat tu. Orang Arab panggil jumlah. Jumlah. Dia pergi kedai, itu kita orang Melayu panggil ayat kan. Dalam bahasa Arab orang Arab panggil jumlah. Baik, kalau yang ayat ni maknanya tanda. Ayat di sini maknanya tanda. Baik, seterusnya perkataan berikutnya lisailin. Cuba sebut tuan-tuan. Baik, di sini ada dua patah perkataan. Yang pertama li maknanya bagi. Manakala sailin tu maknanya orang-orang yang bertanya atau orang-orang yang soal, orang-orang yang menyoal atau orang-orang yang bertanya. Baik, mari tengok jenis perkataan ni. Yang pertama li bagi itu huruf jar. Baik, nak tanya tuan-tuan, huruf jar ni fungsinya membaris ataskan ke membaris bawahkan? Membaris bawahkan isim selepas. Kalau ada imam baca alhamdulillahu, sekali dengar sudah tahu itu sah. Yang betul alhamdulillahi. Apa-apa isim selepas li, ujungnya mesti baris bawah. Baik, tengok selepas li, iaitu as-sailin. Kalau buang li tu, asalnya ada hamzah wasal, ada alif lam. Terjemahannya sebutan penuhnya as-sailin. Baik, as-sailin tu ujungnya ada yanun. Yanun tu tanda jamak. Baik, orang Arab kata jamak ni dia ada dua tanda. Yang pertama waw nun, yang kedua yanun. Yang pertama apa tadi tuan-tuan? Yang kedua? Baik, kalau dia kena baris depan, kita kena letak waw nun. Tapi kalau dia kena baris bawah, kita kena letak ya. Baik, saya ulang tuan-tuan, tanda jamak ada dua. Yang pertama waw nun. Kat sini kalau letak waw nun, maka bunyinya jadi sailun. Kafir kalau letak waw nun,
kafirun. Baik, tanda yang kedua ialah ya. Baik, timbul persoalan masa bila nak guna waw nun, masa bila nak guna ya. Jadi jawapannya ialah kalau dalam ayat tu dia kena baris depan, maka kena letak waw nun. Kalau dalam ayat tu dia kena baris bawah, dia selepas huruf jar, maka kena letak ya. Jadi kat sini ada huruf jar kan, isim selepas huruf jar kena baris bawah kan. Kat sini dia punya tanda baris bawah ialah diletak ya. Kalau li tu tak ada, kat situ saya kena baca sa'iluna. Sa'iluna kena ada waw. Tapi di sini ada huruf jar, jadi dia kena baris bawah, maka kena letak ya. Perkataan kafirun. Kafirun kalau ada huruf jar, saya tak boleh baca kafirun. Saya kena baca kafirin. Muslimun kalau ada huruf jar, tak boleh baca muslimun, kena baca muslimin. Baik, mudah-mudahan jelas di situ tuan. Tengok sa'il tu pula. Sa'il tu terjemahan dia ada perkataan orang yang. Kalau ada orang yang ni namanya isim fa'il. Isim fa'il ni kata nama yang ada orang yang atau imbuhan pe. Contohnya orang yang rajin, orang yang bertanya, orang yang menjawab, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berjuang. Itu dalam bahasa Arab dipanggil isim fa'il. Ataupun dia ada imbuhan pe, pengarah, pengurus, pegawai, itu pun isim fa'il. Kita dah cerita itu, mari ulang kaji tuan tentang isim fa'il ni. Isim fa'il ni kata nama yang ada perkataan orang yang atau imbuhan pe. Dia punya pattern dia ada dua. Yang pertama pattern fa'il, yang kedua pattern yang ada mu. Baik, mari tengok pattern fa'il dahulu. Contoh di situ sa'il, cuba sebut tuan. Baik, sa'il tu maknanya ialah orang yang bertanya. Sa'il maknanya orang yang bertanya. Baik, di situ dalam sa'il tu ada perkataan orang yang, sebab dia adalah isim fa'il. Tandanya ialah dia mengikut pattern fa'il. Ikut pattern tu maksudnya dia sama huruf tambahan, iaitu alif dekat tengah, kemudian selepas alif baris bawah. Baik, ada satu lagi pattern yang guna mim baris depan. Yang ni tak ada tambah alif. Yang ni dia tambah mim baris depan, tengah baris bawah. Contohnya muflis. Cuba sebut tuan. Muflis tu terjemahan dia kita kena tambah orang yang. Terjemahan dia orang yang baik. Muflis tu telah di Melayu kan. Kalau sebut muflis tu maknanya apa? Bergerak kan, bukan orang kan. Tapi kalau bahasa Arab, muflis tu orang. Muflis tu merujuk kepada orang yang sudah baik. Baik. Dia tidak sepatutnya sebut muflis saja, tapi kita sebut orang yang muflis. Macam malam Lailatul Qadar. Malam dalam bahasa Arab apa? Lailatul tu kan. Jadi sepatutnya kena sebut malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar saja. Kalau malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Macam cuba try test. Cubalah try test. Cuba bahasa Inggeris apa? Try dengan test sama. Lebih kurang kan. Pintu gate tu lah pintu kan. Baik. Syarikat yang muflis. Nak sebut syarikat yang muflis, boleh juga guna perkataan muflis. Kat sini isim fa'il ni dia boleh merujuk kepada orang atau bukan orang. Baik, seterusnya mari tengok perbandingan antara isim fa'il dengan fi'il madi. Baik, dalam bahasa Arab, isim fa'il adalah kata terbitan. Fi'il madi adalah asal kata. Mana-mana perkataan berasal dari fi'il madi. Contoh di situ sa'ala. Baik, sa'ala maknanya dia telah bertanya. Manakala sa'il orang yang bertanya.
Baik, dalam sa'il tu ditambah orang yang. Manakala dalam sa'ala apa terjemahan tambahannya tuan-tuan? Dia telah. Orang Arab kata kalau perkataan tu balik ke asalnya ialah fi'il madi, memang automatik terjemahannya ada dia telah. Baik, seterusnya perkataan mahir. Cuba sebut tuan-tuan. Mahir maknanya orang yang cekap. Dia punya asal perkataan dia ialah maharo. Maharo tu kita ingatkan maknanya cekap, tapi bukan. Maknanya dia telah cekap. Orang kata balik ke asal perkataan adalah fi'il madi. Fi'il madi terjemahannya automatik dari panjang, sebab kena tambah dia telah. Baik, macam mana nak kenal fi'il madi dengan isim fa'il? Jawapannya tengok pattern. Kalau fi'il madi patternnya fa'ala. Kalau isim fa'il patternnya fa. Isim fa'il patternnya fa'il. Baik, sekarang ada yang tanya, Ustaz, kenapa hujung tu tak ada baris? Sa'il dengan mahir tu. Jawapannya sebab isim ni dia punya baris tak tetap. Dia boleh berubah. Macam nama Nabi Muhammad boleh jadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nama Allah boleh jadi Allahu, Allahi. Perkataan mati kadang-kadang kita jumpa mautu, kadang-kadang mauti, kadang-kadang mauta. Perkataan hayyu kadang-kadang hayyi, kadang-kadang hayyu, kadang-kadang hayya. Itu baik sekejap dalam istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyu ka hayya. Hayyu ka hayya. Dua-dua betul. Hayyu boleh, hayya pun boleh. Yang tak boleh hayya. Tak boleh buat nada Cina tu, tak boleh. Macam mana? Kalau nama orang biasa dia mati kan? Mahir Zain. Selalu kita mati kan nama Muhammad. Orang yang letak nama Muhammad hujung mati. Biasanya dimati. Mahir Zain. Tapi kalau masuk dalam ayat nanti, dia boleh berubah baris. Boleh jadi mahiru, mahiro, mahiri. Boleh jadi mahiran. Ini contoh daripada dulu ni. Ajak mahiran kata asyik mahir. Ini macam dah pernah biasa dengar. Baik. Mahir. Kalau perempuan mahirah. Mahirah dulu saya pernah sebut, saya ulang tuan-tuan. Nama Ajah Mahirah dia salah polis salah tulis. Patutnya Mahirah. Mahirah. Dia tak sebut Mahirah. Mahirah pun polis salah tulis. Dia sebenarnya kalau lelaki boleh Mahiran, Mahiron. Ujungnya tanwin. Tapi ron. Tapi bunyinya ron. Tapi dulu polis memang tak tahu polis salah tulis atau ayah salah eja. Dua kemungkinan. Baik. Seterusnya tu isim fa'il tadi dia boleh bertukar jantina. Dia boleh jadi laki dan perempuan. Kalau lelaki dipanggil muzakkar, kalau perempuan mu'annas. Contoh Fatih. Cuba sebut tuan-tuan. Fatih tu maknanya orang yang membuka. Kalau perempuan tambah saja taman butuh, jadi bunyinya Fatihah. Fatihah tu maknanya orang yang membuka. Perempuan minta maaf, lupa nak tukar huruf kat tengah hujung kan. Tukar P ya. Yang perempuan tu P. Baik, Fatihah tu perempuan. Kalau lelaki Fatih. Surah Fatihah tu surah pembuka. Baik, isim fa'il tadi terjemahannya kita boleh tambah orang yang atau ibuhan pe. Atau kalau tak sesuai pe dengan orang yang, boleh letak perkataan juru. Juru nikah, juru terbang, itu bawah tajuk isim fa'il. Baik, jadi Fatihah tadi boleh membawa makna orang yang membuka ataupun pembuka.
Baik, seterusnya isim fa'il tadi boleh jadi musanna. Musanna ni maknanya bilangannya dua. Kalau bahasa Inggeris tak ada. Bahasa Inggeris singular plural. Tapi kalau bahasa Arab dia boleh bertukar kepada bilangan dua. Contoh kat situ solihani dengan solihaini. Saya ulang tuan-tuan, contoh di situ solihani. Cuba sebut tuan-tuan. Atau solihaini. Baik, terjemahan dia dua orang yang baik lelaki. Baik, kat situ orang Arab kata kalau dua orang, dia punya tambahannya ada dua, sama ada alif nun atau ya. Kalau alif nun bunyinya solihani. Kalau ya nun solihaini. Baik, orang Arab kata isim tu nanti masuk dalam ayat, ada tempat dia kena baris depan, ada tempat dia kena baris atas, ada tempat dia kena baris bawah. Dekat tempat yang dia kena baris depan, kita kena letak alif nun. Kalau dekat tempat baris bawah, kena letak ya. Baik, kalau nama Allah, ada tempat dibaca Allahu baris depan, ada tempat kena baca baris atas Allah. Ada tempat kena baca baris bawah Allah wahi kan. Baik, itu kalimat yang satu. Kalau satu ni senang. Waktu dia kena baris depan, kita letak baris depan Allahu. Kalau waktu dia kena baris atas, kita baca Allah Kalau dia kena baris bawah, baca Allahi kan. Tapi yang musanna ni dia complicated sikit. Kalau dia kena baris depan, kita letak apa tuan-tuan? Alif nun. Kalau dia kena baris bawah, letak ya. Baik, sekarang timbul persoalan tuan-tuan. Timbul persoalan, dekat mana kena baris depan, kat mana kena baris atas, kat mana kena baris bawah kan? Yang tu kita bincang tuan, biar. Yang kita dah bincang tadi sebab baris bawah tadi. Tadi kita ada bincang kalau baris bawah sebab selepas haruf jar. Baik, solihan ni kalau dia selepas haruf jar, saya kena tukar alif nun tu kepada ya nun. Kalau selepas haruf jar dia kena baris bawah, saya kena guna penambahan ya. Baik, kalau perempuan, kalau dua orang yang baik perempuan, saya kena kata solihatani. Cuba sebut tuan-tuan. Atau solihataini. Baik, kalau perempuan kita biasa dengar, contoh niat solat subuh, usalli fardhu subhi rak'ataini kan. Aini kat ujung tu, dia adalah tanda untuk bilangan dua. Baik, kita buka kamus, kita cari nombor 2 dalam bahasa Arab isnain kan? Nombor 2 dalam bahasa Arab isnain. Tapi kalau isim kita nak jadikan 2, tak perlu sebut isnain, tambah saja aini kat ujung. Contoh rakaat kalau 2, rak'ataini. Kiblat kalau 2, kiblataini. Walid kalau 2, walidaini. Bait rumah kalau 2, baitaini. Ustaz kalau 2, ustazaini. Ustaz kalau 2, ustazaini. Doktor kalau 2, doktoroini. Sekarang dia mudah moden dia panggil doktor juga. Doktoroini. Doktoroini. Topi pun boleh juga. Topi baini. Topi bayi. Mahir tadi kalau 2, mahiraini. Cahaya, nur. Cahaya dalam bahasa Arab nur kan? Nur. Kalau 2 cahaya, nuraini. 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 Baik, seterusnya isim fa'il tadi boleh jadi jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim tu maknanya jamak untuk lelaki. Kalau untuk perempuan jamak muannas. Contoh kat situ sailuna dengan sailina. Sailuna ataupun sailina. Terjemahan dia orang-orang yang bertanya lelaki. Kalau perempuan sailatu ataupun
T. Terjemahan dia orang-orang yang bertanya perempuan. Dia tidak ada tanwin. Isim fa'il tadi kalau tukar jadi dua ataupun banyak, maka sudah tidak boleh letak tanwin. Baik, kat situ sa'ilatu tak boleh. Minta maaf, kalau sa'ilatu tu atau sa'ilati kalau perempuan, kalau perempuan yang ni boleh letak tanwin. Minta maaf, yang ni boleh letak tanwin. Tapi nanti masuk dalam ayat baru letak tanwin. Baik, ini kita tak letak tanwin untuk mengelakkan kekeliruan, tapi nanti masuk dalam ayat ada tempat kena letak tanwin. Yang untuk jamak perempuan tu boleh letak tanwin. Tapi baris tu kita tak nak fokus lagi. Kita nak pentingkan tanda huruf-huruf ni. Kalau alif ta tu untuk jamak perempuan, kalau jamak lelaki tandanya waw nun atau ya. Jadi isim fa'il tadi boleh bertukar jantina, boleh bertukar bila. Baik, kalau jantina dia ada dua, iaitu laki dan perempuan. Kalau bilangan dia ada tiga, satu, dua dan ramai. Yang ramai itu pun ada dua jenis, laki dan perempuan. Kalau dua tadi pun ada laki dan perempuan. Tanda-tanda tu nanti kalau dah biasa, insya-Allah boleh ingat. Baik. Mari tengok contoh dalam ayat Quran dalam surah Yusuf. Baik, cuba tuan-tuan tengok dalam ayat ini. Cuba kenal pasti isim fa'il. Baik, saya baca dulu ayatnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Baik, saya baca terjemahan pula. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur. Sumur apa kan? Perigi, supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat. Kalau kamu betul nak buat benda ni, kamu nak pisahkan Yusuf, tak payahlah sampai bunuh dia. Letaklah dekat dalam perigi. Nanti adalah tu orang datang kutip dan mereka akan bawa lari Nabi Yusuf. Baik, tengok di situ tuan-tuan, cuba cari isim fa'il. Fa'ilin. Selain daripada tu ada satu lagi. Qailun. Baik, tanda isim fa'il ialah dia mengikut pattern fa'il. Baik, nak tahu macam mana, nak tahu dia ikut ke tidak tu, tengok huruf tambahan dia, iaitu ada alif, kemudian tengok baris, selepas alif mesti baris. Baik, mari tengok yang depan sekali. Qail, tengah ada alif, selepas alif baris bawah. Kemudian yang ujung sekali tadi tuan-tuan kata fa'ilin kan? Fa'ilin tengah ada alif, selepas alif baris bawah. Jadi ada dua isim fa'il di situ. Tapi kenapa fa'ilin tu ada yanun tu? Yang tu ramai. Baik, yang kat depan tu qail tu seorang ke dua ke ramai? Seorang saja, sebab dia tak ada yanun kat ujung. Baik, kalau dua orang kalau dua orang tambah yanun bunyinya qailaini. Kalau dua orang, qail tu kalau dua orang tambah yanun bunyinya qailaini. Baik, kalau fa'ilin ni kalau dua orang tambah yanun bunyinya aini. Jadi dia akan jadi fa'ilaini. Baik, mari tengok terjemahan. Tengok qail. Agak-agak apa makna qail? Baik, tadi kita kata bahawa isim fa'il kena tambah orang yang. Jadi agak-agak apa makna dia? Makna dia
Okey, makna dia orang yang berkata. Orang yang berkata. Baik, kalau terjemah secara literal, qala maknanya dia telah berkata. Qailun tu orang yang berkata. Dia telah berkata, orang yang berkata. Itu literalnya. Tapi mafhumnya ialah seseorang yang berkata telah berkata. Seseorang yang berkata dalam kalangan mereka telah berkata. Ha? Kalau literalnya dia telah berkata, orang yang berkata. Baik, kalau literalnya qala tu 3 huruf kan. Itu fi'il madi. Terjemahannya dia telah berkata. Qailun tu orang yang berkata. Tapi di situ tak boleh terjemah literal, kena ubah sesuai terjemahan. Terjemahan dia, kalau tengok di situ, seorang di antara mereka berkata. Kat situ ditulis terjemahan dia seorang di antara. Ditulis seorang. Mafhum dengan literal dia tak sama. Itu standard mana-mana bahasa. Mana-mana bahasa kalau terjemah mesti tak sama punya. Dia punya literal dengan mafhum dia. Bahasa Inggeris, kalau saya kata I eat nothing, apa makna I eat nothing? Kalau saya tak makan apa-apa, I did not eat what? Betul tak? Apa-apa what? Kan? Itu kalau terjemah literal. Saya tak makan apa-apa, I did not eat what? Baik. Betul ya? Betul kalau terjemah literal je tu kan. Baik ya. Tapi banyaklah keadaan dalam bahasa Inggeris tak boleh terjemah literal. Dia mesti lain punya terjemahan. Baik. Macam mana? Kalau kita bahasa kiasan maksud dah makan angin. Baik. Pada poin penting ni ialah perpindahan bahasa ke satu bahasa. Dia biasa dia tak boleh ambil data. Tak boleh direct saja. Baik, seterusnya saya baca terjemahan lagi sekali. Seorang di antara mereka berkata, jangan kau bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat. Mula-mula cadangan pertama kata bunuh je Yusuf. Tengok tuan-tuan adik-beradik, tapi kerana dengki sampai sanggup nak bunuh. Dengki memang dahsyat tu. Ada orang dengki sampai sanggup sihir orang lain. Dengki sampai sanggup sihir. Ada dengki sampai sanggup boleh membunuh. Tapi dulu tu ada satu orang anak Nabi ni memang dah sampai ke tahap bunuh, iaitu anak Nabi anak Nabi Adam. Dia bunuh adik dia sendiri sebab dia dengki tak puas hati. Itu memang bunuh betul. Itu memang bunuh betul. Puncanya adalah kerana dia dengki. Baik. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkanlah daripada orang dengki ni. Caranya kena minta dengan Tuhan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan perbuatan dengki. Dan mak ayah tak boleh buat sesuatu yang boleh menyebabkan anak-anak berpotensi dengki. Pergi bagi rumah ke anak nombor 5, anak nombor lain tak bagi. Boleh jadi dengki ke tak boleh? Boleh jadi dengki. Kalau tak dengki pun orang akan persoal pertikai. Cuba bayangkan tuan-tuan, saya senyum ke Ajah seorang, pandang sebelah sini saya masak. Patut ke tak patut? Atau saya senyum dekat Ajah, dekat Haji saya tak senyum? Ataupun
saya bagi nota kan, saya bagi sesuatu ke Ajam. Ajam ambil sendiri lah. Contoh kan, patut ke tak patut? Ini bagaimanalah mak buat keputusan nak bagi rumah dekat anak yang nombor sekian-sekian ni. Kalau tak ada sebab munasabah mesti akan menyebabkan boleh dengki atau tak puas hati. Baik, seterusnya kalau di sekolah guru besar, boleh tak dia senyum dekat guru penolong kanan saja, guru penolong kiri dia tak senyum? Boleh tak? Nanti boleh menyebabkan fit. Kalau lelaki tak boleh senyum, Zoki masam. Cikgu apa? Baik. Dia senyum tak ada masalah. Kalau atas dasar ke kerja. Kalau tak nak senyum jangan kerja. Cuba bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan masuk hospital, jumpa doktor, tak senyum langsung. Tak senyum langsung. Doktor cakap, kenapa doktor tak senyum? Awak kan perempuan. Contoh. Cuba bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan pergi hospital, doktor tak senyum langsung dia. Sepatutnya kena senyum atas dasar kerja. Bukan senyum nak berat. Senyum sebab orang tu sakit, dan nak bagi dia ceria sikit, maka doktor tu baik. Seterusnya, mari tengok yang berikutnya, surah Yusuf ayat 11. Cuba tuan-tuan kenal pasti isim fa'il di sini. Nasihun. Baik, dekat depan dia ada la tu apa fungsi dia tu? La kat situ penegasan. Tadi dekat surah Yusuf tadi yang kita baca ayat 7 tadi kan, kita jumpa lakot tadi kan, ada la kat depan tu kan. Itu harus taukid kan. Yang dalam ayat yang kita jumpa sekarang, ini pun la harus taukid. Makna dia sungguh. Tapi kat situ tak ditulis pun terjemahan dia. Kat situ tidak ditulis. Makna dia sungguh, atau benar-benar, atau sesungguhnya pun betul. Tapi dalam tu tidak ditulis terjemah. Baik, nak tanya tuan-tuan, apa tanda yang menunjukkan nasihun tu isim fa'il? Tandanya dia ada alif, selepas alif baris. Jadi dia sama dengan pattern fa'il. Baik, terjemahan dia kat situ. Mengingini kebaikan ke orang yang mengingini kebaikan? Orang-orang yang mengingini kebaikan. Baik, kat situ kenapa orang tu ramai? Sebab dia jamak. Apa tandanya? Tandanya wawdun. Baik, katalah saya nak kata orang yang menginginkan kebaikan tu 2 orang. Kalau 2 orang, saya kena kata nasihina ke nasihaini? Kalau 2 orang nasihaini, macam kita baca niat solat subuh, kalau 2 rakaat, rakaatai. Baik, makna sebenar nasihun tu orang yang bagi nasihat ataupun orang yang menasihati. Orang yang menasihati. Baik, apa dia punya asal perkataan dia tu? Asal dia nasihat ke nasoha? Asal dia nasoha. Nasoha maknanya apa tu? Dia telah beri nasihat ataupun dia telah menasihati. Nasoha maknanya dia telah menasihati atau dia telah beri nasihat. Baik, nasihat. Kalau saya tukar kepada isim fa'il perempuan, kalau isim fa'il perempuan macam mana bunyinya tuan-tuan?
Nasihatun. Kalau mati hujung, nasihah. Ada tak orang Melayu nama nasihah? Ada. Nasihah tu maknanya orang yang beri nasihat, atau pemberi nasihat, ataupun penasihat. Penasihat. Kalau lelaki, nasih. Kalau dua orang, nasihaini. Kalau ramai, nasihuna atau nasihina. Kalau dua orang tadi ada dua pilihan, aini atau ani. Aini atau an. Ada tak orang lain nama nasihan, nasihani? Kalau ada, maka maknanya dua. Baik, saya baca terjemahan. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak percaya kepada kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Baik, nasihun tu makna asalnya orang yang beri nasihat, tapi antara makna lain orang yang menginginkan kebaikan. Baik, kat situ mereka bertanya kepada bapaknya, kenapa kamu tak bagi kami bawa Nabi Yusuf ni pergi main-main? Kenapa kamu tak bagi? Sedangkan kami ni nakkan kebaikan. Tapi akhirnya dibujuk-bujuk. Lalu Nabi Yaakob bagi ke tak bagi? Akhirnya dibagi. Lalu mereka pun bawa pergi main-main, tapi tak bawa balik. Kata dia dimakan serigala. Tapi dimakan serigala, baju tak koyak ke? Dimakan serigala, baju tak koyak. Dia letak darah macam dalam cerita tu, darah pal. Baik, tapi tuan-tuan, bapak dia agak-agak boleh agak ke tak boleh agak? Dah boleh tahu, tapi bapaknya marah ke sabar? Bapaknya memilih untuk sabar. Hidup kat dunia ni dua je sebenarnya, syukur dan sabar. Baik, seterusnya mari tengok yang berikutnya. Surah Yusuf ayat 12. Saya bacakan ayat ni. Sementara tuan-tuan cuba cari isim fa'il. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Arsilhu ma'ana ghadan yarda' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Terjemahan dia, biarkanlah dia pergi bersama kami esok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Baik, cuba cari kat situ tuan, yang mana isim fa'il? Yang mana? La tu termasuk tak? Baik, apa fungsi la kat situ? Kat situ makna dia pasti, pasti. La dekat situ maknanya pasti, atau sungguh, atau benar-benar, atau sesungguhnya pun betul. Tapi di situ diterjemah pasti. Saya ulang tuan-tuan, la di situ maknanya sungguh, atau sesungguhnya, atau benar-benar, ataupun pasti. Kalau saya nak kata dalam bahasa Arab, saya pasti datang, saya pasti pergi, kan? Perkataan pasti tu menggunakan la. Ada orang tanya, la tu huruf ke perkataan? Jawapannya dia perkataan. Dia perkataan. Dalam bahasa Arab ni dia satu huruf boleh jadi satu patah perkataan. Bahasa Inggeris pun dia tu. Contoh huruf I. Kalau saya kata I love you, I love you, I tu huruf ke perkataan? I tu perkataan, tapi dia huruf ke satu huruf ke berapa huruf? Satu huruf, tapi sudah dikira satu patah perkataan. Cuma bahasa Inggeris dia ada dua je huruf yang perkataan, iaitu huruf I, satu lagi huruf huruf A, kan? House. Huruf A tu satu perkataan. Tapi kalau bahasa Arab, hampir kebanyakan huruf-huruf dalam bahasa Arab sudah dikira satu patah. Contohnya la. La di sini sudah dikira satu patah perkataan. Dia kategori kata sendi. Orang Arab panggil dia haraf.
Nama penuh dia haraf taukid. Orang Melayu panggil haraf penegasan. Fungsinya adalah untuk menegaskan. Baiklah ni dia special sikit. Dia kata penegasan yang boleh duduk kat semua perkataan. Dia boleh duduk dekat isim, boleh duduk dekat fi'il, boleh duduk dekat harf. Cuma susah sikit nak kenal dia sebab dia besar. Dia besar. Baik, kat situ kuanglah tu tinggal hafizun. Baik, nak tanya tuan-tuan apa makna hafizun kat situ? Menjaga. Kat situ diterjemah menjaga. Baik, dari mana datangnya nya tu? Nya. Agak-agak daripada mana datang nya? Nya tu daripada hu. Nya kat situ daripada hu. Hu tu. Hu tu nya. Bukan dalam hafizun. Nya tu daripada hu. Baik, kat situ dari mana pasti tadi tuan-tuan? Pasti tu daripada la. La yang mana satu? Dekat lahu ke dekat laha? Dekat laha hafizun. Sekarang timbul persoalan la yang dekat lahu tu. Yang tu apa pula kan? Kat situ la tu maknanya bagi. La kat situ maknanya bagi. Tapi tak sesuai diterjemah. Kat situ tak sesuai diterjemah. Gaya bahasa Melayu tak berapa sesuai kat situ. Jadi tak diterjemah la. Maknanya bagi kat situ. Baik, la tu pula tuan-tuan, dia ada macam-macam jenis. Jadi dia harus tahu kira. Yang kat lahu ni, ini harus jar, maknanya bagi. Maknanya kita selalu baca lakum dinukum waliya. La tu maknanya bagi. Jadi jumpa la ni boleh jadi maknanya bagi, boleh jadi maknanya dia sungguh, benar-benar, untuk pun boleh. Baik, balik kembali kepada hafizun. Baik, hafizun tadi tuan-tuan kata makna dia menjaga. Itu bukan makna sebenar dia. Makna sebenar dia orang yang menjaga. Orang yang menjaga atau penjaga. Baik, cuba tengok 3 perkataan kat bawah ni. Yang pertama hafizah. Cuba sebut tuan-tuan. Baik, agak-agak apa makna hafizah? Muannas, perempuan. Jadi maknanya orang yang menjaga perempuan. Orang tu perempuan. Baik, sebelah dia hafizat. 2 ke ramai? Yang tu ramai. Hafizat tu ramai untuk perempuan. Kalau hafizatai ni yang tu untuk dua. Baik, yang dekat atas tu hafizun, itu untuk 2 orang ke ramai? Laki ke perempuan? Siapa ramai laki dalam ayat ni? Adik-beradik Nabi Yusuf kat situ sebut kami kan? Kat mana kami tu tuan-tuan? Na tu kami. Na tu kami. Dia punya fi'il madi dia hafizu. Fi'il madi dia 3 huruf, hafizu. Baik, selalu fi'il madi 3 huruf dari atas ni. Tapi yang di tengah dia dari bawah. Fi'il madi dia hafizu. Baik, nak tanya tuan-tuan, kalau saya balikkan hafizun tu kepada fi'il madi, adakah terjemahan dia menjaga atau telah menjaga atau dia telah menjaga? Terjemahannya automatik ada dia telah. Baik, sedikit penjelasan tuan-tuan. Adik-adik dia kata biarlah dia main dengan kami esok. Baik, kalau main-main ni maknanya dah besar ke masih kecil? Dia masih kecil. Lalu dibuang dalam perigi. Masih kecil, masih comel. Lalu dijual, dikutip lalu dijual di pasaran
hamba. Lalu di offer, orang yang membelinya di offer kepada isteri, nak jadi orang gaji atau nak jadi anak angkat. Ikut logik, kalau orang comel, anak angkat kau orang gaji. Ikut logik anak angkat. Baik Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Musa lahir pada tahun semua bayi kena sembelih, semua bayi kena bunuh kan? Jadi ikut logik tuan, Nabi Musa kena sembelih ke tak kena sembelih tahun tu? Ikut logik, ikut logik kena kan? Tapi dunia tak berlaku ikut logik. Dunia ni berlaku ikut perancangan Allah. Dan Allah itu adalah sebaik-baik berat. Baik seterusnya, mari tengok yang berikutnya. Baik, di sini ada 4 perkataan. Adkhil, ahyi, atmim, baik. Cuba tuan-tuan kenal pasti yang mana isim fa'il. Baik, kalau isim fa'il tengahnya balik atas ke balik bawah? Baik, kalau yang lain-lain adkhil, ahyi, atmim tu tengah balik bawah kan? Tapi kenapa bukan isim fa'il? Isim fa'il kena ada alif. Yang lain tu tak ada tambah alif kat tengah. Isim fa'il kena ada alif. Jadi kat situ isim fa'ilnya baik. Yang lain-lain tu adkhil, ahyi, atmim tu fi'il amar. Fi'il amar tandanya ialah hujung mati. Baik, mari tengok terjemahan yang pertama adkhil. Terjemahannya kau masukkan. Selalu kita baca dalam zikir kan, wa ma'tassalamu minkassalamu wa ilaika ya'udussalam fahayna rabbana bissalam wa adkhilnal jannata daras. Ya Allah, kau masukkanlah kami ke dalam syurga. Baik, kemudian ahyi itu pun fi'il amar juga. Terjemahannya kau hidupkan. Imam baca doa, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Baik, kemudian atmim, maknanya kau sempurnakan. Kau sempurnakan. Dalam doa kita kata Allahumma atmim nurun. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Baik, yang fi'il amal tu automatik ada kau. Fi'il amal tu tandanya ialah hujungnya mati. Baik, yang baik tu, baik tu makna dia orang yang menjual atau penjual. Orang yang menjual atau penjual. Baik, soalan terakhir, sila bulatkan isim fa'il. Mursyid, madihah, hamid, walidaini. Yang mana isim fa'il? Hamid. Hamid lagi. Madihah, mursyid. Jadi berapa kat situ? 3. Semua setuju tuan-tuan? Ajah setuju. Isim fa'il situ 3. Haji setuju je? 2 je? 2 ke 3 tuan-tuan? Jawapannya semua tu isim fa'il. Baik, tanda isim fa'il tadi ada 2 tuan-tuan. Yang pertama, yang ada alif kat tengah selepas alif baris ba. Walidaini itu ada alif selepas alif baris ba. Ataupun satu lagi pattern guna mim baris depan, iaitu mursyid. Mursyid, mursyid, muslim, mukmin kan? Itu isim fa'il. Baik, tengok terjemahan. Mursyid maknanya orang yang menunjukkan atau penunjuk atau pembimbing. Madihah, madihah tu orang yang memuji. Biasa tak dengar nama perempuan madihah? Madihah maknanya orang yang memuji. Baik, madihah tu telah di Melayu kan, tapi orang Melayu tak sebut madihah, dia sebut madah. Bermadah kan, bermadah kan. Kalau ikutkan itu bahasa Arab, madah. Isim fa'ilnya madihah.
Baik, kemudian Hamid. Hamid itu orang yang memuji dan bersyukur. Hamid itu orang yang memuji dan bersyukur. Yang terakhir Walidaini itu makna sebenarnya orang yang melahirkan. Dua orang yang melahirkan, iaitu kita terjemah senangnya dua ibu bapa. Dua ibu bapa. Makna sebenarnya dua orang yang melahirkan. Dua orang yang melahirkan. Macam kalau perempuan Hamidah. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan, isim fa'il tadi ada dua pattern. Yang pertama pattern fa'il ada alif. Yang ada alif kat sini Madihah, Hamid dengan Walidain. Tapi Walidain ni tu keliru sikit sebab dia ada yadun kan. Kalau ada yadun maknanya isim fa'il tu dia punya bilangan dua. Yang Hamid tu pun boleh tukar jadi dua. Kalau tukar jadi dua macam tu bunyinya Hamidaini. Ada tak orang Melayu nama Hamidaini? Hamidah ada tak? Hamidah perempuan. Hamidah perempuan. Kalau Hamidun lelaki. Baik. Mursyid tu kalau perempuan Mursyidah. Mursyid tu kalau perempuan Mursyidah. Baik, semua itu adalah isim fa'il. Baik, habis cerita tentang isim fa'il tadi. Mudah-mudahan jelas tuan-tuan dan puan. Ada sebarang persoalan tuan-tuan? Walidaini itu daripada walid. Walid itu daripada walada. Walada maknanya dia telah melahirkan. Walid itu orang yang melahirkan. Walidaini tadi makna sebenarnya dua orang yang melahirkan. Tapi kita terjemah ibu dan bapa. Orang bapa walid, kalau tak ada bapa tak ada dia. Maknanya bapa boleh dipanggil wali. Makna asalnya orang yang melahirkan. Memang bapa tak melahirkan, tapi kalau tak ada bapa tak jadi. Ada orang kata boleh Ustaz, Maryam tu itu special case. Itu special case. Yang lain-lain semua kena ada bapa. Kalau lelaki buang tamak butuh, maka bunyinya Madih. Madih. Tapi tak ada orang Melayu tak nama anak Madih ada. Madih tak ada, Mahathir ada. Madih tak ada. Tapi kalau nak letak boleh. Madih maknanya orang yang memuji. Habis cerita tentang isim fa'il tadi tuan. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan dapatlah difahami dengan baik. Kita hakikatnya hanya berusaha. Allah lah yang merezekikan kefahaman. Maka kita baca dalam doa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma wazidni fahma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ataupun Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman mursalin tu. Puanya nak cerita bahawa dalam kita minta faham tu, kita menggunakan perkataan rezeki. Maknanya semoga kita direzekikan kefahaman. Kita hanya berusaha, Allah lah yang menggunakan kefahaman. Mudah-mudahan dengan sebab usaha ini Allah kurniakan kefahaman. Kalau kurang faham tuan-tuan, kita ada rakaman tuan-tuan, nanti boleh tengok rakaman. Sekarang jam selalu tuan-tuan. Kalau jam selalu tu sekali-sekala buka video bahasa Arab.
Video bahasa Arab saya tu kalau buka KL set slow tuan-tuan. Kan? Okey. Kalau okey lagi bagus. Tak payah dalam jam pun. Kat mana-mana boleh? Boleh. Baik. Setakat ni ada ke tuan-tuan pernah buka video ni? Saya tengok macam tak ada view je. Macam tak ada view ke? Ha? Ada haji? Ha. Baik. Mudah-mudahan tengoklah ya tuan-tuan. Baik, sekian saja tutup dengan tasbih kafar dan selawat. Subhanallah wa bihamdihi. Baik, kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.